Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Syafina binti Muhammad Noor dari Politeknik Unku-Umar akan membentangkan kajian saya iaitu pengetahuan dan kebolehan pensyarah JMSK terhadap penggunaan domain kognitif taksonomi Bloom pada penilaian berterusan bagi kursus matematik peringkat diploma. Ini merupakan kandungan kajian saya. Kajian yang dilaksanakan adalah merupakan kajian tindakan. Kajian ini dilaksanakan kerana seringkali berlaku ketidaktepatan kandungan soalan kerja khusus penilaian berterusan. Fokus kajian saya merujuk kepada penggunaan domain taksonomi Bloom pada penilaian berterusan sahaja untuk peringkat diploma. Setiap soalan yang dibina merujuk kepada komponen yang terkandung dalam silibus. Namun, merujuk kepada lampiran yang diberi, CLO dan kandungan soalan adalah tidak tepat. Soalan yang diberi iaitu pada kuis 3 merupakan soalan pembuktian, yakni soalan pembuktian merupakan pada aras kognitif C4. Tidak mematuhi ianya tidak selari dengan silibus yang ditetapkan. Di sini dapat dilihat kepentingan pensyarah berkualiti seperti yang dinyatakan oleh Salwa. Pensyarah yang berkualiti perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan secara holistik bagi mencapai objektif pengajaran. Soalan yang dihasilkan perlu selari dengan keperluan SIST, CLO, taksonomi Bloom. Ini semua merupakan elemen kemahiran dan pengetahuan yang perlu ada pada setiap pensyarah. Ini merupakan komponen untuk membina soalan. Menurut Nur Azizi, taksonomi Bloom berhubung rapat dengan PDP dan merupakan kitab unggul dalam bidang matematik, dalam bidang akademik. Taksonomi Bloom dibangunkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 iaitu merupakan penggelasan objektif pembelajaran mengikut aras kesukaran. Terdapat 3 komponen utama: kognitif, mengukur kemahiran intelektual; afektif, mengukur kemahiran generik; psikomotor, mengukur kemahiran praktikal dan teknikal. Pada kajian saya memberi penekanan kepada domain kognitif taksonomi Bloom. Melalui kajian-kajian terdahulu, pelbagai kaedah digunakan bagi memastikan pelaksanaan domain kognitif taksonomi Bloom tercapai. Menurut Akila, kewajipan penggunaan borang taksis soalan berdasarkan taksonomi Bloom di kalangan pensyarah adalah diwajibkan. Ini bagi memastikan penggunaan taksonomi Bloom yang tepat pada soalan yang dibina, seterusnya menghasilkan soalan yang berkualiti. Menurut Asmawani, taksonomi Bloom merupakan model rujukan oleh pensyarah dalam penganalisaan bidang-bidang pendidikan. Bengkel pembinaan item berterusan dilaksanakan, namun masih terdapat kelemahan pada soalan yang dihasilkan. Ini yang dijelaskan oleh Gig. Pemilihan dan pemantapan kursus atau latihan seharusnya menggunakan pendekatan baharu dan dipertingkatkan. Menurut Nur Rohana, penguasaan pensyarah terhadap domain taksonomi belum dapat memberi banyak manfaat dalam PDP. Terdapat 2 objektif utama dalam kajian saya, iaitu yang pertama, mengukur beberapa elemen pengetahuan pensyarah terhadap domain kognitif taksonomi Bloom. Kedua, mengenal pasti kebolehan pensyarah mentafsirkan domain kognitif taksonomi Bloom. Metodologi kajian: soal sedik disediakan melalui Google Form. Pensyarah kursus menjawab soal sedik. Ini merupakan responden bagi soal sedik saya. Keputusan kajian diperolehi. Ini merupakan soal selidik yang saya laksanakan, iaitu menguji objektif 1, pengetahuan pensyarah. Objektif 2, kebolehan pensyarah. Diuji berdasarkan koleksi soalan yang telah dikumpul oleh pensyarah. Soalan ini merupakan daripada koleksi pensyarah, koleksi soalan-soalan terdahulu. Dapatan kajian: daripada graf jelas menunjukkan majoriti pensyarah mempunyai pengalaman 7 hingga 10 tahun dalam mengupas soalan, namun terdapat segelintir pensyarah tidak mempunyai pengalaman pindahan daripada politeknik lain. Dapatan daripada objektif pertama, iaitu objektif pertama menguji pengetahuan pensyarah. Terdapat 6 item yang diuji. Item pertama mempunyai pengetahuan yang kukuh tentang domain kognitif, mampu mentafsirkan aras domain kognitif. Domain kognitif taksonomi Bloom dirujuk semasa mengupas soalan. Item 1 hingga 3, majoriti pensyarah bersetuju dengan item 1 hingga 3. Item keempat, soalan yang susah adalah soalan yang berkualiti. Majoriti bersetuju dengan item ini, yang mana ini jelas sekali tersasar daripada maksud domain taksonomi Bloom itu sendiri.
Item kelima, dominan kognitif taksonomi Bloom adalah C3. Item keenam, aras domain kognitif taksonomi Bloom ditentukan berdasarkan kata kerja verb dalam soalan. Kedua-dua item pada item kelima dan keenam ini mendapat majoriti bersetuju dengan item 5 dan 6. Dapatan daripada objektif kedua iaitu objektif kebolehan pensyarah mentafsirkan domain taksonomi Bloom. Daripada soalan, terdapat 10 soalan diberikan dan di sini kita dapat lihat antara soalan yang diberikan mengandungi soalan pada aras C4 dan C5 dan pensyarah mampu mentafsirkan dapat mengenal pasti ataupun mentafsirkan soalan itu merupakan soalan pada C4 dan juga C5. Kesimpulan, 70% bersetuju mereka berpengetahuan tentang domain kognitif taksonomi Bloom, manakala 68.13% mampu menentukan domain kognitif dengan tepat. Maka secara keseluruhannya pensyarah JMSK Politeknik Gomak mempunyai pengetahuan dan kebolehan dalam domain taksonomi Bloom berada pada tahap sederhana. Cadangan tindakan susulan untuk cadangan pada masa akan datang. Cadangan pertama adalah meneruskan bengkel pembinaan item berkualiti setiap semester dengan pengisian dan kandungan yang dipertingkatkan agar memberi impak kepada pensyarah. Kedua, mewujudkan borang taksir soalan. Ini supaya pensyarah tidak tersasar daripada aras kognitif yang dinyatakan pada silibus. Ini merupakan antara rujukan yang saya gunakan semasa melaksanakan kajian saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.